So hey guys, welcome back to my channel. It's me Nabil. As you can see the title below, hari ni aku nak cakap cara korang nak macam pujuk lah parents korang. Kalau macam parents korang tak setuju, korang masuk KB. Okay? So without further ado, let's roll to the intro. I'm that bitch, been that bitch, still that bitch, will forever be that bitch. So dah lama gila aku tak buat video. Aku tahu ramai juga yang tanya aku, bila nak buat video, Aku minta maaf sangat because aku ada problem, ada breakdown sikit. So aku macam tak ada motivation untuk banyak video. So tapi sekarang aku dah fine. So marilah kita terus ke topik tu, okay? Macam ni ceritanya. Alkisahnya, aku ada dapat DM tau daripada korang juga hantar review yang tengok video aku ni. And dia cakap dekat aku, macam mana dia nak, kalau korang dengar aluran menjerit tu, abaikan. Okay? Now just listen to me. Focus on it. Okay? Dia cakap lah macam mana dia nak pujuk bapak dia nak masuk KV apa semua. Okay guys, aku tak jumpa kat mana. Sebab DM aku macam banyak sangat. So aku macam tak jumpa kat mana message tu. Tapi apa yang aku ingat, main soalan dia macam ni. Dia nak masuk KV, mak ayah dia okey, tapi macam makcik-makcik dia macam, kenapa nak masuk KV lah, macam tu, faham tak? Okay, to be honest lah, okay, aku be transparent dengan korang. Aku tak ada masalah untuk pujuk parents aku nak masuk KV. Okay, macam mana aku masuk KV? Aku just daftar je. Aku tak cakap kat parents aku pun yang, oh aku nak masuk KV, tak. Aku just daftar je. Then suddenly parents, sebab time tu aku tak ada handphone, so parents aku dapat message kata aku dapat temuduga untuk college vocational. So nanti pergi temuduga apa semua kan. Okay, macam ni lah. Okay, korang kena tahu kenapa parents korang tak suka college vocational ni. Sebab dulu, tak tahulah dulu ke tak tahu lah, tapi apa yang aku tahu, bila teknik dan vocational ni adalah untuk budak-budak bodoh. So bila parents, macam parents dengan parents, diorang kan mesti akan cerita, oh anak aku masuk sekolah ni nya, anak aku masuk sekolah ni, anak aku masuk college ni, anak aku okay. Lepas tu macam, nya anak aku macam ni, nya anak aku masuk sikit college ni, college tu kan. So diorang macam tak nak lah. Sebab dulu kan, yang mana tak lego dengan pembelajaran, diorang akan sayang sangat diorang tak ambil kemahiran. Okay, sebab teknik vocational ni lebih kepada kemahiran, lebih kepada skill. Okay, tapi tak semestinya orang bodoh je yang boleh masuk college vocational ni. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, macam ni lah. Okay, ya, memang betul SPM tu penting. Nak minta kerja apa pun penting. Tapi baru-baru ni macam aku isi SPM apa semua. Kalau kau tak ada SPM, kau boleh isi SPVM, iaitu Sijil Pelajaran Vocational Malaysia. Kau boleh SPM punya ni, setiap sijil apa yang kau ada dekat college vocational tu, kau boleh isi tau untuk SPA. Lepas tu satu lagi, okay, katakanlah kan macam ni kan, engkau, okay, cuba kau terangkan dekat ayah kau, kenapa parents kau, kenapa kau nak masuk college. Macam aku, kenapa aku nak masuk college? First of all, aku takut dengan math. Okay, result aku elok untuk aku ambil aliran sains. Tapi masalah besarnya, basic math masa tu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 pun aku macam tak boleh nak go. So kalau aku ambil kelas aliran sains, ada math, so macam mana? Faham tak? Lepas tu second, aku tak suka sekolah tu. Aku tak suka cikgu kat sekolah tu. Aku tak suka student kat sekolah tu. Aku tak suka sekolah tu. So aku rasa macam aku nak escape. First sebab aku punya mindset, kalau aku ambil SPM, confirm aku tak boleh go. Confirm lah kan. Okay, yang ketiga, sebab biasalah parents kan
parents dengan parents kan orang suka membandingkan anak-anak diorang kan. So ayah aku selalu cakap, tengok tu anak kau ayah dapat masuk asrama, tengok tu anak mana dapat masuk asrama, tengok anak tu, anak ni, anak tu, anak ni. So aku rasa macam, jujur aku cakap, aku rasa macam aku ni beban sebab aku tak dapat masuk asrama. And to be honest, dia macam effect aku punya mental juga. Aku macam, why? Kenapa? Aku tahu aku pandai. Macam aku cakap dengan diri aku lah, aku tahu aku pandai, aku tahu sebenarnya aku boleh buat. Tapi kenapa aku tak boleh masuk asrama? Tapi time tu faham tak, dia masuk asrama ni it's all about rezeki. Okay, so bila dah masuk form 4, aku dapat KV. So aku cakap dengan ayah aku, sebab boleh masuk asrama, sebab itu yang ayah aku nak. So bila aku dapat masuk asrama, so ayah aku macam bangga lah. Sebab taklah bangga, sebab aku anak sulung. So harapan dekat anak sulung tu, you know kan. So aku dapat asrama, then aku keluar, aku boleh dapat diploma. Because I know, bila aku masuk situ, aku tahu no matter what, I have to get the diploma. Aku kena juga. So aku cakap lah dekat ayah aku yang aku nak masuk ni, nak masuk tu. Sebenarnya masa aku isi tu, aku tak tahu pun kimpalan tu apa-apa. Tapi tu aku ada research lah kan, yang kimpalan ni macam ni. Dan aku macam berminat sebab kimpalan ni macam, gaji kimpalan mahal kot kalau kau betul-betul ada skill. Mahal gila. And then aku tanya, second option, aku cakap kat adik aku macam ni. Time tu aku isi dekat laptop kat dapur. Aku cakap macam ni, Mia ke Nisa time tu adik aku. Kita tanya ibu, dulu ibu belajar, ibu ambil course apa? So adik aku naik, dia turun, dia cakap, ibu cakap pengurusan perniagaan. So aku ambil lah pengurusan perniagaan. So kat situlah bermulanya kenapa aku ambil second choice as pengurusan perniagaan. Sekarang aku tak tahu pun apa benda tu. Bila ni, rupanya business study. So aku macam rupanya administration. Aku macam HR, account, semua tu. And to be honest, kalau aku tahu kan course aku tu ada account, aku takkan masuk. Sebab aku tak suka nombor. Tapi yalah, macam mana. And aku rasa kan, kenapa korang cakap lah macam ni kat ayah korang. SPM, semua orang ada SPM. Betul. Macam dekat UiTM, Politeknik, semua orang ada diploma, semua orang ada degree. Tapi berapa ramai yang boleh buat kerja? Macam aku dulu, masa aku intern, aku ada intern dengan satu institusi tu lah. And aku terkejut bila dia tak tahu cara nak guna Excel. Dia tak tahu nak guna Words. Dia tak tahu nak guna PowerPoint. So aku macam, dulu kau belajar macam mana? Course kita orang sama. Lepas tu dia macam institusi yang macam famous juga. And dia lebih tua daripada aku. So macam aku tak adalah nak merendahkan dia. Cuma aku macam, kenapa kau tak tahu? Macam aku macam tak boleh relate lah. Sebab macam mana kau tak tahu? Sebab yelah, masa kau dulu kan, kau belajar, takkan kau tak guna benda-benda macam tu kan. Sebab aku diajar untuk benda-benda macam tu. So macam mana kau boleh tak tahu? Aku macam terkejut lah, man. So kau tahu, so kat situ aku boleh nampak beza aku. Aku tak tipu. Bila orang tanya kan, belajar sampai mana? Diploma. Belajar kat mana? Kuliah vocational. Orang macam, oh. It's hurt me, you know. But korang tahu tak, I have like the skill. I have the skill. Aku ada skill. Aku boleh buat kerja. Berapa ramai orang kat luar sana, berapa ramai graduation kat luar sana yang graduate and everything is based on paper. Tapi tak reti pun buat kerja. Macam aku cakap kan, ada macam kawan office mate dia, tak tahu, dia dah kerja tapi dia tak tahu buat PowerPoint, dia tak tahu buat Excel. So macam mana kau boleh dapat, macam kau, rezeki kau kerja, but you don't know how to do your work. So macam mana kau nak buat kerja? Faham tak? So bagi aku, kelebihan vocational ni adalah yang korang boleh cakap kat ayah korang, korang tak bodoh, tapi diorang diajar cara kau kerja nanti. Bila kau masuk kerja nanti, kau tahu benda-benda ni. Kalau kau nak, macam aku belajar administration. Kalau kau nak buat event, first kau kena tahu
kena buat paperwork. Kau kena call orang ni. Kalau kau nak macam ni, kau nak kena ni. Kau nak kena minta macam ni. Kalau kau nak minta dana sumbangan, kau kena macam ni. Kalau kau nak ni, kena macam ni. Aku tahu. Tapi Astaghfirullahaladzim, tak baik sebut. Macam institusi kolej you kat luar sana tahu tak? Ya, mungkin ada yang tahu, tapi semua tahu tak benda tu? Semua pandai tak buat benda tu? Bezanya kita orang yang KV ni, yang dipandang macam KV macam tu, kita orang tahu. Second, kita orang ada sijil kemahiran Malaysia, which is ada orang dekat luar pergi macam dia kerja kat luar negara gunakan sijil tu. Dia tak gunakan SPM, dia tak gunakan SPVM, dia tak gunakan DVM, diploma, sijil diploma, degree PhD, tak ada. Dia cuma gunakan sijil kemahiran. And korang boleh search berapa harga sijil kemahiran tu. Apa yang aku tahu, tak ingat aku, tak kalau tak salah, apa yang aku ingat, lecturer aku cakap, Puan Sabiah nama dia, lecturer aku cakap, sijil kemahiran yang aku ada, kalau macam orang luar nak ambil, harga dia RM10,000. Itu nak ambil saja sijil tu. Itu belum kau melaksanakan lagi. Macam diorang ada penilaian, diorang macam ada projek akhir, apa semua. Tu duit lagi. Tapi KV, kau dapat benda tu, sijil tu free. Faham tak? Kau belajar je pada mandai. Kau buat je apa yang lecturer kau suruh, kau dapat. And yelah, obviously nak diploma bukannya senang, bukannya mudah. Kalau mudah, tak adalah kelas aku mula dengan 29 orang, tapi 15 orang je yang grad. Faham tak? So benda tu tak mudah. So kalau cara aku lah, kalau orang tanyakan kenapa KV, sebab dekat KV aku belajar banyak benda. Macam kat KV, aku macam masa aku masuk kan, ada je macam kawan aku yang tak tahu nak guna Microsoft, tak tahu nak PowerPoint, tak tahu nak buat macam tu, tak tahu buat macam ni. And lecturer ajar. And Alhamdulillah, kita orang semua grad dan kita orang tahu. Benda yang kita orang tahu, kita orang tahu. Faham tak? Dia bukan sekadar copy paste. Maksudnya kat sini, kat mana-mana pun orang buat assignment ada istilah copy paste tu, ada istilah plagiat tu. Meniru, copy paste dekat internet. Aku tahu benda tu ada. Kat mana-mana pun ada. Okay, kat mana-mana je pun ada. Tapi kalau kau tak reti guna Microsoft Word tu, kau tak reti guna Excel, kau tak reti guna PowerPoint, kau copy paste lah macam mana pun, benda tu akan nampak macam kau tepek macam tu. Faham tak? Tapi kalau kau ada skill tu, kau ada kemahiran untuk guna tu, kau ada kemahiran bahasa, so benda tu tak nampak macam plagiat. Faham tak? Macam mana aku nak terangkan lah? Susah. Okay, baik. Sebab bateri mati. Okay. Aku pun tak tahu macam mana aku nak terangkan kat korang. Okay. Tapi apa yang aku nampak, okay, kita semua kan, aku yakin generasi sekarang, korang mesti ada, korang macam tak ada confident untuk cakap bahasa Inggeris, betul? And sepanjang aku belajar kan, dekat KV, bila kau cakap salah, tak ada orang yang akan gelak dan pelekehkan kau. Diorang akan betulkan kau. Even kawan kau sendiri pun akan betulkan kau. Even lecturer pun takkan gelak, tapi diorang akan betulkan kau. To be honest, aku macam bersyukur sebab aku masuk KV. Sebab kalau aku tak masuk kalau aku ambil SPM, aku tak rasa aku akan sambung belajar. Aku tak rasa aku akan ada diploma. Sebab first nak masuk UiTM, nak masuk UU, poli-poli, college kat luar, luar sana tu pun, SPM pun susah. Kau nak masuk pun susah. Ini kau KV, dan tak mudah juga kau nak masuk KV. Tapi at least kau macam ada rayuan, dia macam tu. And kau just buat je apa yang lecturer kau suruh. Kau buat sehabis baik, kau score. Kau score je, and kau boleh dapat diploma. Ikut je. Tapi obviously lah, kau kena tahulah sepanjang apa yang aku lalui. Aku punya paperwork kena campak dalam sampah. Aku pernah print kertas satu bundle A4 tu. Aku punya kertas macam proposal.
Pak. Nah, ambil. Buat balik. Aku pernah nangis. Lepas tu aku pernah nangis. Aku cerita kat bapak aku pernah nangis. Aku cakap aku penat, otak aku letih. Tapi tengok kat mana aku sekarang. Belajar kat mana-mana pun belajar. Kat mana dan belajar tak ada apa yang mudah. Masa kau tadika dulu, kau ingat tak berapa kali kau menangis sebab kau nak ingat itu A, itu B, itu C. Kau ingat tak berapa kali kau kena lempang abang kau sebab nak tahu 1+1 tu jawapan dia 2. So belajar ni tak senang. Kat mana-mana pun boleh belajar. Tak semestinya kau ambil SPM kau confirm kerja. Berapa ramai kawan aku dekat luar tu yang aku kenal ada SPM tapi kerja tak adalah hebat sangat. Tak juga masuk U, tak juga ada diploma. Dan aku pernah ingat satu benda sampai sekarang. Aku macam, aku tak adalah belagak, tapi macam aku macam look at you now. Macam tu. Time tu aku nak pergi KV. Time tu last week aku kat sekolah tu. Ada seorang budak lelaki ni tunjuk aku, kau bagus lah kau nak belah. Kau bagus lah kau dah nak belah pergi KV. Kau tu spoil brat, anak orang kaya yang manja. Dia cakap macam tu. Kau tu sebab bila pun takkan senang habiskan duit bapak kau je. Kau masuk lagi KV tu, kau kan bodoh. Kelas depan tapi bodoh. Dia tunjuk aku macam ni tau, macam ni. Dia kata kau pergilah KV tu, tak ada masa depan lah apalah. Dia cakap macam tu. Aku ingat lagi. And now lelaki tu baru-baru ni kan aku ada motor. Aku pergi kerja, aku balik kerja lah, naik motor. Aku isi lah minyak dekat pump minyak. Lelaki yang tunjuk kat aku tu tengok aku. Dia macam dia tengah buat kerja. Lepas tu dia tengok aku macam tu. Lepas tu dia lari. Dia macam dia belah jalan cepat-cepat masuk. Lepas tu aku macam jadi kenapa? Macam tapi dalam hati aku macam now you eat what you said to me. Tengok kau kat mana sekarang, aku kat mana sekarang. Aku tak berlagak lah. Aku bukan nak riak aku kat ni. Just don't point your finger untuk sesuatu benda yang tak pasti. Kau jangan tunjuk kat aku kata aku ni bodoh, aku tak ada masa depan sebab aku masuk KV. Don't say that. Engkau yang ambil SPM tu, kau kat mana sekarang? Bagus sangat ke engkau sekarang? Aku just time tu macam tu lah. But yelah, kita tak boleh lah nak hina orang. Ramai je. Kalau korang search lah kan, ramai gila usahawan-usahawan yang berjaya tu daripada KV. So aku tak kata SPM tu tak penting. Ya, aku akui SPM tu penting. Aku akui. Tapi janganlah sampai downgrade kan orang-orang yang belajar dekat KV ni. Seolah macam kita orang tak ada masa depan. Just don't do that. Kita orang pun tak ada pun cakap, oh ingat SPM tu bagus sangat. Kalau ambil SPM, kalau direct semua E, pejadah macam tak ada pun kan. Sebab bagi aku, time tu, daripada aku ambil SPM aku gagal, biar aku masuk UB. At least I learn something. At least aku katalah kan, yelah, katalah bodoh-bodoh. Kau bodoh kan, kau bodoh SPM, tapi kau pandai menjahit baju, kau pandai buat ni, kau pandai buat bisnes, masa depan kau jamin. Kalau kau pandai masak, lepas tu kau jual masakan kau, boleh buat duit tak? Kalau kau ada straight A, tapi kau tak boleh buat kerja, kau tak boleh buat apa, kau tak pandai masak, kau tak pandai menjahit, kau tak pandai apa-apa pun, kau tak pandai, kau cuma sekadar pandai apa yang kau pandai je. Kau pandai buku je, kau tahu teori. Ibarat macam, oh kita semua tahu 1+1=2. Tapi kalau bagi soalan kau tak boleh buat, siapa nak ambil kau kerja? Siapa yang suka kau bekerja? Sebab pernah je ada kat tempat kerja aku, macam orang tu ada degree tapi dia tak boleh buat kerja. Sampai macam kau simpan je lah degree kau tu, kau tak boleh buat kerja. Kalau kau kan, katalah korang tanya mak ayah korang, kalau ada syarikat, korang nak ambil orang yang bodoh tapi boleh buat kerja, ke korang nak ambil orang yang pandai tapi tak boleh buat kerja? Sebab orang yang pandai tak semestinya boleh buat kerja. Kebanyakan orang yang pandai, apa yang aku perhatikan lah, dekat Malaysia ni, mostly student, diorang hafal kertas je, diorang hafal nota, apa yang soalan tu jawab, tanya, dia jawab berdasarkan apa ni,
apa yang nota tu cakap. Betul tak? Betul tak benda tu? Even korang pun, korang nak ambil exam, korang tak faham pun apa yang berlaku dengan sejarah tu. Korang cuma ingat, oh tahun-tahun ni, sekian-sekian ni, apa yang berlaku. Korang tak tahu pun kenapa kejadian tu berlaku. Kenapa dia macam ni. Kalau suruh korang ceritakan pun, korang cuma just boleh cerita based on fakta yang macam tu. Korang tak boleh cerita pun, oh dia ni siapa, kenapa dia macam ni. Betul tak? Betul tak? Tapi tak, kat KV tak. Kalau korang ambil sesuatu course, korang bukan just atas kertas je. Korang boleh buat juga benda tu. Macam bakery, culinary, kimpalan. Kita orang ada teori. Oh, kalau macam ni, kena macam ni, kena macam ni, kena macam ni, macam ni. Pada masa sama, diorang ajar korang buat kuih. Diorang ajar korang mengimpal. Diorang ajar korang memasak. Diorang ajar korang buat account. Diorang tak just macam, oh, debit, kredit, kena imbang, apa semua aku dah tak ingat. Tapi diorang ajar, diorang bagi kau dokumen. Aku tengok budak account kat KV aku, diorang ada nama diorang perabot bekal. Satu kotak besar and dokumen file melambat-lambat. But diorang boleh buat. Tapi cuba bagi. Sebab pernah tau, lecturer aku cakap, diorang bawa budak KV pergi satu UTM. Terus aku diorang bawa pergi UTM and bagi soalan yang sama. And Alhamdulillah, budak KV kita orang boleh jawab. And budak UM soalan tu. Padahal kita orang satu course, padahal diorang adalah satu course yang sama. Tapi diorang tak boleh buat. Maknanya ada something yang KV ada, tapi dekat UU lain tak ada. So, cuba korang terangkan. Mungkin cara aku cakap ni kasar. Korang jangan cakap macam tu lah. Parent korang macam korang tepek atas muka parent korang. Parent korang pun tak suka. Korang pun tak suka kena hentam. Just sometimes, kan, korang cakap macam ni, boleh tak bagi korang bernafas untuk pilih cara korang? Sebab kan, sampai bila korang nak mak bapak korang decidekan apa yang korang kena buat? Sampai bila? Kalau korang terus menerus, ingatlah, mak ayah kita ni tak selamanya ada dengan kita. Kalau daripada kecil, semua mak ayah yang decidekan, oh kau kena ambil aliran ni, kau kena buat yang ni, kau kena buat macam ni, kau kena buat ni. Katalah kau tak minat sains, kau tak tahu math, tapi parents kau tekan kau untuk ambil math, then kau ambil. Kau rasa kau boleh pergi tak dengan apa yang diorang nak? Sebab tu lah ada satu rappers, kalau korang tahu, nama dia Iqal, jangan paksa diri kau untuk jadi apa yang kau tak mahu, sebab takut roh kau sendiri pun tak nak. Bila kau terlalu memaksa apa yang orang nak kau jadi, tapi kau tak nak, kau tak ada hati, kesan akibat daripada apa yang kau pilih tu berdasarkan apa yang orang lain nak, kau yang kena tanggung. Dia ibarat macam kau mampu beli motor, tapi kau beli kereta sebab orang nak kau beli kereta. At the end of the day, kau berhutang, kau tak mampu bayar, blacklist tu kau yang tanggung, bukannya orang lain yang tanggung. Faham tak? Korang faham tak apa yang aku cuba ceritakan? Kau faham tak apa yang aku cuba sampaikan? So, cakap dengan mak ayah korang elok-elok. Janganlah korang macam macam tu. Sebab orang tua ni, diorang ada ego, which is aku makan garam dulu, walaupun sebenarnya tak. Yang mematangkan seseorang ni adalah pengalaman. Faham? Tapi tak, sebab kita ni kan, daripada kecil, aku lebih tua, aku lagi besar, aku lagi tahu, aku lagi banyak makan garam, macam tu. So, korang tak boleh nak parents korang. Korang cakap macam ni, korang terangkan elok. Kalau diorang tak nak, ni korang ikut je lah. Percayalah, restu mak bapak tu kat mana-mana. Setiap benda yang korang kena buat, korang kena dapatkan restu diorang juga. Sebab kalau korang tak ni, benda tu tak berkat. Okay, faham tak? Aku takut aku tak faham. Tapi aku rasa tu je lah kot untuk video kali ni. Tak lah, aku tak tahulah. Baik, aku rasa aku dah cukup bersedia ke untuk video ni. Tapi kalau tak, macam tak okey lagi, korang macam, aku tak faham apa yang kau bebel ni, berapa puluh minit kau bebel, aku tak faham, just komen kat bawah. And aku cuba remake balik
dengan cara yang lebih proper, yang aku listkan, aku tulis elok-elok supaya korang faham benda tu. Okay. So, itu je. Aku minta maaf sebab aku hilang lama gila. Last aku post video pun lama, like month ago maybe. So, tu je. Sebab aku ada breakdown sikit. So, itu je untuk video kali ni. So, macam biasalah, korang jangan lupa like, comment and subscribe video aku. Okay, just show me some love because I need support. Sebab aku dah mula hilang minat dengan apa yang aku buat. Maksudnya, aku dah tak ada motivation untuk teruskan apa yang aku buat. Termasuk nak pergi kerja. Nah, aku cuma rasa yang macam aku nak duduk dalam bilik, aku tak nak buat apa-apa. So, just show me some support. Komen kat bawah. And to people yang DM aku tapi aku tak reply, aku minta maaf. Mungkin sebab aku terlepas pandang. So, aku minta maaf. So, boleh je spam aku banyak-banyak kali. Kalau macam korang dia, aku nak juga jawapan tu. Macam tu kan. So, spam je aku banyak-banyak kali. Okay? So, tu je untuk kali ni. So, bye-bye. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.